ustazah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dengan izinnya dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita berkaitan dengan puasa dan juga Ramadan. Pada perbincangan yang lalu, minggu lepas, kita membincangkan maksud takwa. Apakah itu takwa? Paling ringkas kita terjemahkan takwa sebagai perisai. Perbuatan takwa itu ialah perbuatan melindungi diri daripada sesuatu dengan sesuatu yang lain. Takwa ialah melindungi diri kita daripada sesuatu yang kita nak lindung tu dengan sesuatu. Jadi kita kata macam perisai lah. Perisai. So kita lindung diri kita daripada musuh menggunakan perisai. Perbuatan tersebut dinamakan takwa. Jadi setiap daripada kita ini nak memelihara diri kita daripada dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Oh, ada perintah Allah suruh kita pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka. Kalau begitu, jom pakat-pakat kita belajar ilmu kebal. Kita jalan atas bara api tak terbakar. InsyaAllah nanti masuk neraka, na'udzubillah, tak terbakar. Begitu ke cara dia? Bukan. Cara dipelihara daripada dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka ialah dalam surah 19 Allah sebutkan ayat 71-72. Tengok surah 19 ayat 71-72. Muka surat 310. Muka surat 310. Surat 310. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada di antara kamu semua melainkan akan melalui atau mendatangi neraka Jahannam. Na'udzubillah. Kita semua ini di akhirat nanti akan melintasi, akan melalui, akan masuk, akan cross neraka Jahannam. Jadi kemungkinan dibakar tu ada tak? Confirm lah sebab dah lalu ke tempatnya. Na'udzubillah, semoga Allah pelihara kita. Jadi Allah kata apa? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Urusan tersebut adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan engkau. Thumma, kita baca ayat yang ke-72. Thumma nunajjil ladzina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina, dan kami biarkan orang-orang yang zalim fiha jithiyah, berada di dalamnya dalam keadaan berlutut hina. Jadi siapa yang Allah selamatkan? Siapakah orang yang Allah tidak bakarnya di dalam neraka? Orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ni satu kedudukan yang dikehendaki untuk kita raihnya. Bagaimana cara nak mendapat takwa kepada Allah?
Macam mana dapat takwa, iaitu perisai daripada dibakar oleh Allah dalam neraka. Salah satunya ialah berpuasa. Yang tu yang kita bincangkan pada minggu lepas, surah 2 ayat 183 kan. Tengok balik surah 2 ayat 183. Ke surat 28. Dua 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi wahai orang beriman adalah panggilan kasih sayang. Panggilan apa? Kasih sayang. Itu kita dah bincang 2 minggu sebelum tu lagi. Wahai orang beriman, ini adalah panggilan yang eksklusif, panggilan kasih sayang. Wa kana bil mu'minina rahima. Surah 33 Allah sebut, dan adalah Allah itu terhadap orang beriman rahima, sangat penyayang. Jadi bila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, ini panggilan yang eksklusif kerana ia adalah panggilan kepada orang yang beriman. Panggilan kasih sayang Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Jadi di sini turunnya perintah Allah pada tahun keberapa turunnya ayat ini? Pada tahun kedua Hijrah. Ini kita buat sedikit ulangan kan? Pada tahun kedua Hijrah, bermaksud setelah berapa tahun Nabi menjadi Rasul? Lebih kurang 15 tahun. Jadi 13 tahun yang pertama turun surah-surah yang dinamakan surah Makkiyah yang berjumlah 80 lebih itu. Daripada 114, 80 lebih surah-surah Makkiyah yang bertemakan akidah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hari kiamat. Turunnya surah-surah Makkiyah yang telah membentuk jiwa yang kental, yang membentuk jiwa yang hebat para sahabat Nabi. Lalu digelar mereka ya ayyuhallazina amanu. Jadi panggilan surah Makkiyah, proses pembentukan dia. Jadi bila kita dah bentuk jiwa yang dia beriman kepada Allah, lalu Allah perintahkan apa sahaja dia akan buat. Termasuklah apa dia? Perintah untuk berpuasa ini. Jadi kalau 15 tahun, kalau anak kita dah balik, oh memang boleh sangat. Betul kan? Jadi umur 15 tahun selepas Nabi jadi Rasul tu, kalau kita bandingkan kehidupan kita, selepas anak kita mula kita ajar dia Quran, bermula umur dia 4 tahun, mula-mula betul-betul ajar Iqra. Jadi kalau 15 tahun tu lebih kurang 19 tahun lah umurnya. Ataupun 20 tahun masuk U. Ataupun betul-betul 15 tahun ke budak form 3. Ketika itu sepatutnya kalau kita mengikut pendidikan yang Quran tetapkan, mereka dah boleh dipanggil sebagai wahai orang-orang yang beriman. Syarat dia apa dia? Kena ajar mereka Al-Quran. Kena ajar mereka tentang akidah mereka, supaya mereka beriman setiap apa yang mereka buat itu diperhatikan oleh Allah. Tapi kalau tak diajar tentang hari kiamat, adakah ada perasaan takut ke atas jiwa-jiwa remaja?
Jadi itu kena fikirkan sama-sama. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? La'allakum. La'alla tu lita'lil. Bukan moga-moga. Moga-moga ni litaraji bahasa Arab disebut. Kalau lita'lil maksudnya supaya. Apa tujuan Allah suruh kita berpuasa? Supaya. Bukan sekadar moga-moga. Kan? Samalah macam Allah kata, bertakwalah kamu. Contoh ayat ni lah, kita kata dalam khutbah ke, moga-moga kamu bertakwa. Jadi moga-moga je lah. Kalau supaya kamu bertakwa, itu dia punya tujuan dia. Jadi dengan berpuasa itu, mendapat apa dia? Mendapat takwa. Maksudnya kita melakukan ibadah puasa, ia menjadi apa kepada diri kita? Perisai. Sedangkan ibadah puasa ini bukan satu ibadah yang perlu kita buat sesuatu. Dia hanya meninggalkan. Kan berpuasa adalah meninggalkan makan dan minum. Dan syahwat kita. Dia meninggalkan. Kalau haji, ibadahnya perlu kita belanjakan harta dan juga kekuatan. Kalau solat, pergerakan kita. Tapi kalau puasa hanya meninggalkan sahaja. Sedangkan makan dan minum di siang hari pada waktu selain bulan Ramadan ataupun waktu yang ditetapkan ini, dia tak betul lagi bila ni Allah tetapkan ni. Bila Allah tetapkan bulan yang perlu kita berpuasa ini? Kita maklumlah Ramadan. Sedangkan selain daripada bulan tersebut, halal untuk kita makan di siang hari. Tapi bila bulan Ramadan, satu biji nasi pun tak boleh dengan sengaja kita masukkan. Kenapa tak boleh? Oh, sebab nanti bila kita tak makan selama 16 jam, nanti badan kita dalam mode ketosis. Kan? Bila kita tak makan ni lama sebenarnya, selepas 8 jam kita tak makan, badan kita akan mula menggunakan lemak-lemak tu untuk dapatkan tenaga. Macam kita bangun pagi lah, setiap pagi kita bangun sebenarnya, kalau kita tak sarapan pun tak apa sebenarnya. Tapi sebab daripada kecil kan setiap pagi kita makan minum jadi kuat kan. Menyebabkan mesti kena makan. Jadi setiap pagi hormon lapar dia keluar. Kalau kita tak makan pun sebenarnya, badan kita dalam mode apa? Dia panggil ketosis. Tuan-tuan carilah nanti kan. Ketosis, ketosis. So badan kita tak perlu makanan pun tak apa, nanti dia akan makan balik, dia reverse balik. Dia makan lemak-lemak yang ada dalam badan, lemak-lemak yang ada dekat jantung kita ke, organ kita ke, dipakai balik. So kita ada tenaga menggunakan lemak tu balik. Oh, sepatutlah Allah suruh kita berpuasa. Adakah sebab itu? Itu mungkin hikmah. Itu mungkin hikmah. Tapi tujuan dia, maqasid Allah suruh bukan yang itu. Memang kita akui bila kita berpuasa akan dapat apa? Kesihatan. Orang nak bedah pun doktor suruh buat apa dulu? Puasa dulu. Maksudnya ada hikmah tak? Tak makan. Ada. Itu hikmah. Beza dengan maqasid. Maqasid ni tujuan dia. Apa tujuan Allah suruh kita berpuasa? Untuk kita jadi kurus, slim, dibakar balik lemak. Tujuan dia supaya kamu bertakwa. Jadi kenapa kamu tak makan di siang hari pada bulan Ramadan? Supaya kamu dapatkan selamatkan diri kamu daripada api neraka. Itu sebenarnya. Boleh faham? Boleh bezakan? Sedangkan perbuatan tak makan tu sama je macam orang mendayet pula. Berdayet, sama tak? Sama, tapi ada beza. Ada. Beza dia apa dia? Kita tak makan kerana Allah yang perintah jangan makan. Sedangkan benda tu halal. Seperti contoh kita bagikan apa itu? Iblis kan? Iblis ketika Allah perintahkan penduduk di langit untuk sujud, adakah iblis sujud? Tidak. Apa kata Allah kepada iblis? Apa yang menghalang engkau sujud ketika aku yang memerintahkan engkau sujud? Kata kunci dia apa dekat situ? Apakah yang menghalang engkau sujud ketika aku yang perintahkan engkau sujud? Apa kata kunci yang paling penting kat situ? Ketika aku yang memerintahkan. Sedangkan sujud kepada manusia dibenarkan tak? Tak boleh sujud kepada manusia. Tapi ketika ini Allah yang perintahkan iblis untuk sujud. Walaupun benda tu kita tahu tak boleh, kerana yang tak boleh pun Allah yang tidak benarkan. Tapi ketika Allah yang benarkan, kenapa tak buat iblis? Jadi apa kesan iblis tak sujud kepada Adam? Dia dikeluarkan daripada syurga, kemudian dia tak mau bertaubat, lalu Allah laknat dia dan
Allah campakkan di dalam neraka selama-lamanya nanti di akhirat. Kesan apa dia? Dia tak nak taat kepada Allah. Perbuatan taat di situ apa dia? Sujud. Sama juga kita pada bulan Ramadan nanti, kita tak dibenarkan makan. Dengan tidak makan, kita mentaati Allah. Lalu Allah kata, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Takwa tu apa dia tadi kita kata? Memelihara diri kita daripada azab Allah. Jadi dengan apa kita pelihara diri kita sekarang ni? Dengan puasa. Sebab tu kalau kita sayang anak kita juga, maka kita akan ajar dia sungguh-sungguh waktu dia kecil berpuasa, supaya bila dia dah balik atau mungkin dia dewasa, kita pun dah tak ada, dia sendiri akan berpuasa. Kerana apa? Kerana dia nak menjaga dirinya daripada dicampakkan ke dalam neraka. Ingat balik Allah kata dia apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu sekali. Jadi antara pendidikan yang kita nak buat kepada anak-anak ialah apa dia? Mengajar mereka berpuasa. Termasuklah cucu-cucu kita tu. Dengan berpuasa, mereka akan mendapat nilai takwa yang akan menyelamatkan mereka di akhirat. Faham ke macam tu? Jadi takwa dapat selamatkan kita di akhirat nanti. Kerana puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Bahkan puasa juga akan menghalang apa dia? Ada orang dia buat satu benda yang tidak dibenarkan juga dalam syarak. Iaitu apa dia? Contohnya kita kata merokok. Tapi bila dia berpuasa je, automatically dia tidak merokok. Walaupun fatwa kata haram lah. So dia dah tak buat dah. Sekurang-kurangnya satu hari dalam bulan Ramadan, berapa jam dia tidak merokok? Puasa berapa jam? 6 suku, 6.11 sampai pukul 7.30. 13 jam lah lebih kurang kan? 13 jam. Jadi apa kata lepas tu? Terus sambung. Itu biasalah, itu nasihat untuk kita semua kan? Dan juga perkara-perkara yang lain. Terhenti pada bulan Ramadan. So Ramadan boleh memelihara, puasa boleh memelihara kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Okey, itu ayat 183 yang kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Hari ini kita tengok pula ayat yang ke-185. 185. Jadi bilakah perintah berpuasa itu? Iaitu pada bulan Ramadan. Ayat ni adalah 185. Bolehkah saya nak berpuasa yang Allah perintahkan ini pada bulan Syakban 10 hari, bulan Rejab 10 hari? Jawapannya tidak. Tidak boleh. Ayaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan untuk kita berpuasa itu ialah syahrul Ramadan. Jadi kita baca sama-sama ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sebelum kita lihat terjemahan ayat ni, kita kena bagi tahu dulu. Puasa bulan Ramadan ini tidak boleh lari daripada Al-Quran. Tidak boleh dipisahkan
Dengan apa tuan-tuan? Dengan Al-Quran. Inilah sebenarnya maksud takwa. Yang sebenar untuk peroleh takwa ini ialah Al-Quran ini. Kenapa kita katakan demikian? Cuba lihat terjemahan. Jadi syahrul Ramadan. Apa maksud syahrul Ramadan? Bulan Ramadan. Dia sebenarnya sambung ayat 185 ni. Sambung daripada ayat 184. Kan permulaan ayat 184 tu perkataannya ialah ayyaman ma'dudat. Jadi daripada 183 juga, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Bila? Ayyaman ma'dudat, iaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Bila hari-hari yang telah ditentukan? Syahrul Ramadan. Jadi khusus kita tentang puasa ni, puasa apa dia? Bukan saja puasa sunat yang kita buat, itu juga nilai takwa. Tapi yang dimaksudkan sini, yang diwajibkan ini ialah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan, iaitu pada syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi Allah SWT itu maha bijaksana. Sekali lagi kita tanya, apa tujuan kita berpuasa tadi? Untuk dapat takwa. Allah maha bijaksana. Setiap perintah Allah itu layak dipuji. Alhamdulillah. Sebab tu kita belajar tentang Alhamdulillah, itu menunjukkan apa dia? Sifat kesempurnaan Allah. Setiap perbuatan Allah layak dipuji. Sangat sempurna. Allah nak suruh kita berpuasa supaya mendapat takwa. Allah pilih bulannya adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran dengan takwa? Ada kaitan tak? Ada kaitan tak Al-Quran dengan takwa? Apa dalil dia tuan-tuan? Kaitan Al-Quran dengan takwa. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-2. Cuba tengok balik. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Apa maksud ayat ni? Mula-mula kita baca Quran, kita akan jumpa Zalikal kitab, itu iaitu Alkitab itu, Al-Quran yang Allah turunkan itu, la raiba fihi, tiada sebarang keraguan padanya. Ia turun daripada Rabbul Alamin, daripada Tuhan yang mencipta dan memerintah sekalian alam. Kemudian Allah kata hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini merupakan apa dia? Perisai lah juga. Kan? Al-Quran ini merupakan apa? Perisai. Dan inilah sebenarnya kitab takwa. Kitab takwa. Jadi Allah nak kita berpuasa untuk dapat takwa. Diperintahkan pula berpuasa pada bulan takwa, iaitu bulan Ramadan. Pada bulan
Ramadan. Jadi maksudnya bulan Ramadan ini package dia semuanya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan takwa. Berkaitan dengan takwa. Jadi itulah dia bulan Ramadan. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. So buka balik ayat 185 tadi. Jadi Allah kata dalam ayat ini pula, Allah kata Al-Quran itu pertama sebagai apa? Sebagai petunjuk, hudan. Yang kedua sebagai penjelasan, keterangan kepada petunjuk tersebut, apa kita nak buat. Yang ketiga sebagai apa dia? Pembeza. Tiga ni peranan Al-Quran Allah sebut dalam ayat ini, yang menjadikan Allah memerintah kita untuk berpuasa padanya pada bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran. Pertama sebagai petunjuk kepada manusia. Petunjuk tu apa dia? Nak bawa pergi ke mana? Pergi ke syurga. Tengok surah 7 ayat 43. Muka surat 155. Muka surat 155.